muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak pernah mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nampak dia punya syarat dia, puan-puan? Ada dua disebut dalam ayat itu. Yang pertama ialah syarat taqwa. Yang kedua ialah syarat sabar. Letaklah dalam kepala. Takwa, sabar. Takwa, sabar. Takwa, sabar. Hidup memang medan ujian. Siapa yang semakin lama berumah tangga, semakin bertakwa, insya-Allah dia berjaya. Siapa yang makin lama berumah tangga, semakin sabar, insya-Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak mensia-siakan pahala, ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik. Yang menjadi masalahnya, semakin lama berumah tangga, semakin lama hidup, takwa makin susut. Sabar makin tak ada. Kita selalu dengar kan isteri-isteri cakap dengan suami, dah habis dah sabar saya dengan awak. Habis dah sabar dia. Ya. Padahal Nabi Yusuf diuji oleh Allah puluhan tahun, 40 tahun lebih. Sampai Allah menobatkan kesimpulan, rumusan kepada ujian-ujian Yusuf. Sampai Yusuf bertemu dengan Nabi Yaqub, Allah buat satu rumusan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini dia Yusuf. Takwa, sabar. Takwa, sabar. Dan insya-Allah ya, masalah ataupun cabaran dalam rumah tangga akan dapat kita lalui dengan takwa dan sabar. Para muslimah yang ustazah kasihi sekalian, sekarang para muslimah boleh lihat kertas kerja ya yang ada di tangan masing-masing sepatutnya, di mana kita akan bincangkan tentang tajuk nusyuz. Ada tak perempuan? Ada kan yang warna kuning ni? Zaman hari ini zaman wanita berkerjaya. Kadang-kadang wanita tu lebih pandai dari suami. Setuju ke tak setuju? Ustazah ada satu kes dulu puan-puan. Sepasang suami isteri, ni dah lama lah dia jumpa ustazah. Sepasang suami isteri yang memang agak sukar kami nak nak uruskan masalah rumah tangga dia. Sebab dia begini. Sebab perkahwinan itu kurang sekufu. Sekufu ni berkait dengan cerita nusyuz nanti tuan-tuan. Kenapa dalam Islam penting untuk mengambil kira sepadannya pasangan suami dan isteri? Sebab dikhawatiri bila semakin lama dalam perkahwinan, dikhawatiri ujian-ujian dan cabarannya itu tak dapat nak dilalui oleh kerana tidak adanya kufuk sepadan pada pasangan suami dan isteri. Cerita tadi, suami dia dah engineer dah lah, dia kerja profesional, tapi masih lagi gaji tu tak dapat nak menyaingi gaji isteri. Isteri dia kerja syarikat swasta yang memang disiapkan driver. Ya. Suami ni pun dah banyak dah gaji dia 3-4 ribu tu banyak lah tu kan. Tapi dia naik motor je lah pergi kerja di KL. Isteri ni ada driver dia ambil pergi mana-mana naik kereta. Bila nak beli rumah, bagi suami beli rumah kecil pun dah okey dah. Sebab itu je lah banyak ya rumah yang dia mampu nak bayar. Tapi bagi isteri, dia boleh bayar. Beli je rumah banglo. Biar saya bayar dia. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kerja dia tiap-tiap hari bergaduh je. Sebab pemikiran isteri dia pada satu level yang tinggi.
Ya, ini status quo yang tinggi ni. Suami tadi pilih yang kalau saya bayar rumah setakat rumah teres saya mampu. Kalau saya beli kereta setakat kereta nasional saya mampu. Isteri kata tak apa. Saya beli kereta mewah, saya bayar. Saya beli rumah banglo, saya bayar. Perempuan dengar cerita ni agak-agak bermasalah tak rumah tangga? Bermasalah. Masalah apa? Masalah ketaatan. Kalau suami isteri tu kata dia bayar semua lepas tu dia taat, percayalah ini isteri yang sangat baik. Tak apa bang, saya bayar semua bang. Bil handphone abang saya bayar. Ya, apa lagi? Abang makan chewing gum pun saya bayar. Lepas tu taat dengan suami. Kalau dia panggil, ma, ya bang, samik nawak apa nak? Datangnya. Kalau yang itu tu muslimat, itu insya-Allah tu calon syurga. Tapi saya kata tadi, masalah kufuk ni penting. Akhirnya, isteri-isteri yang seperti ini, dia bermasalah untuk memberikan ketaatan. Puas kami yang nak merundingkan berdua ni sudahnya memang tak boleh buat apa lah. Kalau rasa sudah tidak sesuai dan tidak serasi, pergi menghadap je lah ke mahkamah. Ya, dengarlah pula apa pula pandangan daripada qadi ke, daripada kaunselor Jabatan Agama. Sebab untuk kami sebagai orang tengah suami isteri ni, rasa memang sukar untuk menyelesaikan masalah. Sebab itu Islam tu kena dilihat secara yang lengkap melengkapi. Ya, sebab Ustaz cakap sekarang ni apa dia? Di antara yang menjadi punca nusyuz. Sebab di awal perkahwinan lagi sudah tidak ada kufuk ataupun kafaah sepadan di antara suami dan isteri. Khususnya dari sudut ekonomi dan juga pendidikan. Jadi dia selalu berlaku perempuan. Sebab itu, ini Ustazah nak kongsi je lah ya, luahan hati seorang suami. Kalau tengok suami-suami zaman-zaman dulu, tengok mak ayah kita, nampak tak ciri-ciri ketaatan pada mak-mak kita? Nampak kan? Ya, Ustazah perempuan dengan Tuan Guru yang Aziz, dengan dengan Datin Tuan Sabariah kahwin dah 52 tahun. Kan kahwinan tu kan? 52 tahun. Ada tak yang lebih lama daripada 50 tahun kat sini? Tak ada. Cuma 25 lagi. 52 tahun. Inilah orang baik bersama orang baik kan? Ya. Tengok zaman-zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, mak-mak kita dulu kan, ya Allah. Ustazah perhati ni mak-mak dulu-dulu ni. Sampaikan suami nak makan tu, dia basuhkan tangan suami. Ini kalau dah suruh balik kakak, kalau nak suami nak makan, basuhkan celah-celah jari jemari dia. Mau termuntah dia. Muntah saya dengar Ustazah. Betul, sebab apa? Sebab hati kita, tak adalah aku nak buat macam tu kat suami aku. Pandai-pandailah. Orang dah sediakan makanan pun mujur Ustazah. Mujur dia kata. Nak membasuh-basuh tangan dia. Sorry lah Ustazah. Macamlah dia bagus sangat melayan saya. Kita punya minda ni tak tahulah nak kata minda kelas keberapa. Dia kalau dengan suami tu dia nak bersaing je. Dia bukan nak taat, dia nak bersaing. Dia buat saya teruk, saya nak layan dia elok. Adakah patut? Dia kata. Dia minta nak bersaing lah. Tengok mak-mak kita dulu. Kadang-kadang ayah kita pun popek-popek kat marah mak kita. Kita pun kesian. Tapi mak kita diam. Ya Allah, agaknya dengan itulah Allah mengangkat kedudukan. Taat tu memang kena ada. Taat adalah lawan kepada nusyuz, degil, engkar. Besar kepala, tinggi diri, rasa boleh hidup tanpa suami. Ini ayat-ayat yang menyebabkan Nabi tengok ramai perempuan-perempuan dalam neraka. Kenapa?